Assalamualaikum. Hai, so untuk this video kita akan belajar pasal topik trigonometry at Maths Form 5. Okay, so for this topic, benda yang penting yang awak kena tahu is you have to know cara untuk basic graph lah, basic graph untuk cos, untuk sin dan juga untuk tangent. So awak tahu basic and then untuk video ni kita akan belajar macam advance sikit lah macam tu. So from basic and then kita go to advanced. Okay, without wasting our time, so jom kita continue buat soalan. So let's do question 2015. This is trial for AdMaths MRSM punya soalan. So from here, soalan A dia bagi tahu nak buat graf Y sama dengan cos 3/2x. So Y sama dengan 3 cos 3/2x maksudnya dekat 3/2 ni kita boleh tahu dia punya cycle which is 3/2 adalah 1.5, so kita ada 1/2 cycle lah. So this is draft dulu So kalau satu mangkuk dia bersamaan dengan satu cycle, so dia ada lagi setengah, so setengah macam tu. So depan dia ada 2, so maksudnya dia start dengan 2 habis dengan negatif 2, macam tu je dia punya amplitudes, dia punya range atas bawah tu. This is draft. So kita nak buat graf yang actual. So kita tahu kita punya limit adalah 2 and then kita punya bawah punya limit adalah negatif 2. Sini 1, 1. So kalau awak rasa awak seorang yang slow learner, I suggest you untuk buat table. Table apa? Table this one. X, Y. And then pecahkan awak punya koordinat ni kepada 5 titik ni lah. So 5 titik ni which means kita ada pi. Kita ada pi over 2, sorry. Pi over 2, pi, 3 pi over 2 and then 2 pi. Pecah dia kepada ni. And then biasalah macam untuk math mode kita ada buat satu table which is here 0 pi over 2 pi and then 3 pi over 2 and then 2 pi. Somehow ada orang akan question kenapa nak tulis bentuk pi. So awak boleh juga tulis dalam bentuk 0, 90, 180, 270 and then 360 pun sama, dapat juga kat sini. Tapi kalau once awak follow yang merah ni, so kat sini pun kena follow yang merah jugalah, 90, 180, 270 dan 360. Okay, so then kita tahu kita punya equation is y sama dengan 2 cos 3/2x. So kat sini awak gantikan nilai x ni, sekian-sekian nilai ni, 0, pi over 2, pi, 3 pi over 2 and 2 pi dalam x ni. So gantikan dia dalam x tu and then awak akan dapat nilai setiap satu. So kalau awak ganti 0 dalam x, tekan calculator, awak tekan macam ni dulu. First awak tekan 3/2 darab dengan kosong. So awak akan dapat kosong kan. So then second awak tekan cos answer. Cos ans. Tekan macam tu. Lepas tu awak akan dapat nilai. So kalau tekan cos kosong, awak akan dapat 1. And then third, awak tekan pula. So sebab ada 2 ni kan darab dengan semua ni. So awak tekan 2 darab ans. Darab answer. So awak akan dapatlah 2. So nilai kat sini 2. So I make it short. So dekat sini next is awak akan dapat negatif 1.41. And then kat sini awak akan dapat kosong. And then here awak akan dapat 1.41. And then kat sini awak dapat negatif 2. So you can check with your calculator, tekan manually lah satu-satu and then confirmkan your answer. Should be the same. Next, bila kita dah ada dalam bentuk table ni, kan kita dah ada table kita. So this is kita punya table. And then kita boleh buat plot lah. So kita plotkan nilai titik-titik kita. So tengok dekat kosong, bila kita x kosong, y2. So x kosong, y2 kat sini. Lepas tu x pi over 2, dia punya y adalah negatif 1.4. 1.4 tu agak-agak lah, dia dekat tengah-tengah sikit. So dekat area sini. Okay, next. Kita ada pi equals to 0. And then kita ada 3 over 2, so 1.4. So area-area sini. And then 2 pi kita ada negatif 2. Negatif 2 dekat sini. Okay. So sekarang nampak macam mana nak sambung ni. Aku nak sambung titik ni macam mana. Okay, don't worry. So first thing is kita buat dulu. Kita punya limit is
2 dengan negatif 2, which is yang paling tinggi dengan yang paling rendah. So saya suka untuk soalan macam ni, kalau saya jawab saya akan lukis cantik-cantik supaya bila pemeriksa tengok tu kan dia cakap wow kemasnya. So dia macam senang hati lah tanda. So kita buat satu garis putus-putus untuk kita tahu supaya graf kita tak terlajak lah orang cakap. So kita buat dulu garis putus-putus ni. Okay, so kita tahu limit kita sampai 2 dan negatif 2. And then mangkuk kita tahu, mangkuk kita 1,5 kan, dia akan go flow macam ni. 1 dan setengah. So yang mana dia intersect tu follow je. So maksudnya dia akan pergi gini. So sini, oops sorry. So dia akan jadi kat sini. Okay, so here dia akan naik gitu. Allah, silap. Graf ni akan jadi kembang sikit. So here dia akan jadi like this. Oops. Macam tu. So satu mangkuk kat sini. Lepas tu kita ada 1 and then setengah. Lebih kurang macam tu. So graf kita should be like this lah. And then jangan lupa kita kena label kita punya graf. So label lah. This is line for y sama dengan 2 cos 3 over 2x. Okay, so settle that part untuk question A. So question B, apa yang kita nak kena buat sekarang ni? So question B dia beritahu cari straight line, suitable straight line to find the number of solution to the equation yang ini. So, kita nak cari number of solution. Bahasa senang dia, berapa banyak titik yang bersilang dengan kita punya garis straight line. So, generally, kita tahu straight line equation untuk straight line adalah y equals to mx plus c. So, now kita nak bagi yang baru ni, bagi jadi y equals to mx plus c. Okay, kita keluar dulu dia punya equation. Cos 3 over 2x equals to 3 over 4 pi x tolak 1. Okay. So daripada sini, awak kena, dia mesti punya. Kalau based on syllabus lama, dia akan relatekan dengan equation yang asal. So kita ada equation asal, y sama dengan 2 cos 3 per 2x. So sekarang, awak kena nampakkan pattern dia tau. So sekarang, apa yang saya nampak kat sini, kita nak bagi ada y mx plus c. Kita nak bagi ada yang tu. So sekarang, pattern dia is, kat sini saya nampak 3 per 2. Cos 3 per 2x. So dekat sini pun saya nampak cos 3 per 2x saja. So kita nak bagi sama. So maksudnya kita olah lah daripada equation yang ini. So supaya kita boleh convert. So saya olahkan yang ini. So maksudnya dia akan jadi y over 2 sama dengan cos 3 per 2x. So bila kita dah dapat macam ni, gantikan balik y over 2 dalam tempat ini. So maksudnya y over 2 sama dengan 3 per 4 pi x tolak 1. And then, yang ini awak proses pindah-pindahkan lah. So, then awak akan dapat kat sini y sama dengan 3x per 2 pi tolak 2. So, this is equation y equals to mx plus c lah. So, this is your equation. And then, bila kita dah dapat equation kita yang baru ni, this one, dapat yang baru. So, awak kena buat satu lagi table. And kita kena tahu juga range kita sampai mana. Which is kita nak 0 sampai 2 pi. So, kita buatlah x, y, 0, pi, 2, pi. So, masukkan nilai-nilai x ni dalam kita punya equation baru ni. So, kalau x kosong, masukkan x kosong, awak akan dapat negatif 2. So, kalau masukkan x to pi, awak akan dapat negatif 1 over 2. Masukkan x to 2 pi, awak akan dapat 1. So, bila awak dah dapat nilai table baru ni, nilai untuk equation baru, okay, so ni nilai-nilai baru, plotkan lah. Awak plotkan nilai-nilai baru tu. So, nilai-nilai baru dia adalah negatif 2 kat sini. So, dekat pi dia adalah negatif 1 per 2. So, pi negatif 1 per 2 dia kat sini lah.
And then 2 pi dia dekat 1. So area sini. And then buat satu garis straight line, which is straight line ni. Okay, so buat kat sini. Sepatutnya semua titik akan kena. Alright, so here saya buat line merah bagi nampak. Okay, saya padam ni jap. So kalau awak buat dalam skala yang betul, which is skala ni semua ukuran dia betul, so dia akan dapat semua tepat. Dia memang akan dapat semua sama. Jangan risau. And then jangan lupa, kita labelkan graf kita y equals to 3x over 2 pi minus 2. And then tak habis lagi. Kita nak number of solution. Number of solution kita is benda yang bersilang. Dekat sini tengok. Dekat mana yang bersilang? So, dia bersilang kat sini. 1, bersilang 2, bersilang 3. So, therefore, number of solution equals to 3 sahaja. So, settle lah nak jawab ni. So, senang-senang je dapat 6 markah. Alright. So, let's move to soalan 2016 pula. Okay, so untuk soalan 2016, question A dia minta soalan, dia bagi soalan proving. So soalan proving ni awak kena ada banyak idea sikit lah untuk awak nak settlekan. So tak apa, kita try. So soalan A kat sini dia bagi tahu prove that cosecant, so here, so sekejap cosecant x minus secant x over secant x cosecant x square equals to 1 or 1 minus sin 2x. Alright, so sekarang kita nak prove bagi daripada either one lah. So daripada left hand side bagi jadi right hand side. So daripada kiri bagi jadi kanan. So ada student akan confuse. So cikgu nak buat belah kanan dan bagi jadi kiri boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau daripada kanan ni nak bagi jadi kiri memang pecah otak sikit lah. So daripada kecil nak bagi jadi besar. So itu masalah besar lah. So then I prefer to do left hand side supaya jadi right hand side. So let's do from left. Okay, so left hand side kita ada equation like this. Cosecant minus secant x over secant x cosecant x square. Right. Here apa yang awak nak kena acknowledge is awak kena tahu cosecant tu apa, secant tu apa. So kita, if you are the type of macam slow learner, awak pecahkan dulu satu-satu. Soalan macam ni tak apa, kita dah tahu jawapan. So kita buat je bagi dapat. And then cosecant adalah 1 over sin x. So secant adalah 1 over cos x over 1 over cos x. Sorry, x. And then 1 over sin x. Okay. Here jangan confuse So sini sebab dia ada tolak. So yang ini sebab dia melekat. So dia sebab tu dia akan jadi darab. Okay, so here kat sini, sabar jap. Alright, so dekat sini apa yang kita nak kena fokus is, so tertinggal. So nak kena fokus, so sekarang ni nampak macam serabut. So bila serabut, awak yang atas samakan dulu dia punya pembawah. So yang bawah ni darab terus. So bila yang atas kita nak samakan dia punya pembawah, which is kita darab silang, dia akan jadi cos x minus sin x over sin x cos x, and then over lagi, which is line yang tengah ni, and then 1 over cos x sin x. So this is basic math je. Okay, tak ada yang isu apa-apa pun. So from here kita boleh pindahkan. Maksudnya kat sini pattern dia adalah macam A over B bahagi C over D. Maksudnya kita boleh tulis sebagai A per B bahagi C per D. So, maksudnya A per B darab D per C. So labelkanlah awak punya A, B, C. So kalau this is A, so this is A, B,
CD, kalau B darab dengan D, nampak benda tu sama kan? So, sin X cos X, so cos X sin X sama je. So, kita boleh potong lah. Bila kita potong, kita akan simply dapat cos X tolak sin X sahaja. Okay? Jangan tinggal ni square ni kat luar. So, dah sampai tahap ni, bila kita square, maksudnya this is quadratic tau. Soalan ni a bit tricky lah sebenarnya. So, this is quadratic. So, maksudnya A tolak B square. So, awak akan dapat dekat sini A square tolak 2AB tambah B square. Okay. So, here maksudnya this is kita punya A and then this is kita punya B. So, kita akan dapat dekat sini cos square X tolak 2 sin X cos X tambah sin square X. Okay. So, kita dah dapat kat sini yang macam tu. And then, this is trigo identity. So, cos square X tambah sin square X is equals to 1. So, this is basic tau. Ini memang akan selalu lah pakai. So, bila dah equal to 1, maksudnya kita akan simplify ke sini 1 minus 2 sin X cos X. So, maksudnya kat sini ada satu lagi identity which is sin 2x sama dengan 2 sin X cos X. So, kan ini dah sama. Ini kan adalah sin 2x. So, jadi kita dapatlah 1 minus sin 2x. And then check balik. Dapat ke belum? Yes. So, this is answer therefore proven. Tulis kat tepi proven. So, settle lah untuk soalan proving. Memang nampak ni sikit tapi sebenarnya dia nak uji cara. Awak boleh apply algebra punya konsep je kat sini. Tak ada big issue. Cuma cara awak nak developkan pattern tu, itu a bit tricky lah. Tak semua student ada ability tu. Okay, jom tengok next question. Okay, so question B1 dia suruh kita sketch graf Y sama dengan 1 tolak sin 2x. Okay, macam soalan yang sebelum tadi, kita ada buat yang table tu kan. So, boleh je kita buat table sebenarnya kat sini. So, kita buat table dulu. Which is table kita adalah X, Y. So, 0, pi over 2, pi, 3 pi over 2, and then 2 pi. Okay. So, kat sini, masukkan everything yang awak buat tadi dalam equation awak. So, here. Oops. Okay, so kalau X kosong, and then awak akan dapat dekat sini nilai 1. And then kalau Y kosong, awak akan dapat 1 juga. So, everything kat sini sebenarnya akan dapat 1, 1, 1. So, kalau jadi macam ni, macam mana nak settle? Alright, so kalau jadi macam ni, jangan risau. Dia, sekejap So, kalau jadi macam ni, kita kena tengok dulu kita punya sign graph. So, sign graph, cara nak ingat dia. So, sign, kan disebabkan ada huruf S. So, graph kita akan jadi S. Nampak ni? So, dia ada S, so dia akan jadi S. Kalau cos tadi, dia akan jadi mangkuk. So, mangkuk, so kan ada huruf C. So, C ke atas macam tu. So, kita ada sin. So, ini adalah satu cycle. Maksudnya, kalau sin X, dia adalah satu cycle je. Satu huruf S bersamaan satu cycle. So, kalau ada sin 2x, so kita akan dapat 2 cycle lah. Maksudnya 1, 2. Kita akan dapat 2 huruf S. And then lagi satu, dia ada negatif kat depan ni. So bila ada negatif, maksudnya dia akan start terbalik. Maksudnya ni follow line merah ni. Dia akan start macam tu. And then macam tu. So dia akan jadi terbalik. And then 1 kat depan ni, dia adalah tambah 1. So dia akan naik atas. Asalnya kita akan jadi 1 and then negatif 1. So, bila 1 tu kita naik atas, maksudnya
kita tambah 1. So 1 tambah 1 dia akan jadi 2. Naik atas kan dia naik tambah 1. So dia akan jadi 2. So negatif 1 kita tambah 1 dia akan jadi kosong. Okay, so line-line dot kita ni dia akan terletak dekat kosong. Maksudnya, so kita ada, paling tinggi kita adalah 2. And then, kita ada 1. And then kita, bagi nampak besar sikit lah. Kita ada 1. And then, kita ada kosong kat sini. Oops, so here is 0. Okay, Allah. Oops. Okay. Gitu. Lepas tu kita plot dulu yang pi over 2 and then pi and then 2 pi. Sorry. Kita ada 3 pi over 2 and then 2 pi. So this is x and then this is y. So everything, kalau kita nak plot, maksudnya cikgu kosong, 1, sorry. Oops. So maksudnya nak plot, dia akan terletak kat sini lah. Sini 1. Lepas tu sini 1. So dekat kosong pun dia akan jadi 1 and then 1 and then 1. So dia akan jadi semua kat 1. So macam mana nak buat? So kita tahu kita punya garis, macam tadi kita ada buat garis putus-putus kan. Kita punya limit adalah 2. Limit kita adalah 2. So kita buat kat sini. Alright. So yang kosong kita tak payah buat lah. Putus-putus tu. Okay. So biar dulu kat situ. Okay. So kita tahu yang graf kita akan jadi yang merah ni kan. So dia akan start daripada 1 pergi ke bawah dan naik ke atas. So dekat sini dia akan turun ke bawah macam ni and then pergi ke atas macam ni. Oops. So ini baru satu cycle. Kita ada 2. So buat lagi 1. 1 and then 2. Okay, so settle lah. Kita dah ada 2 cycle kat sini. So basically nanti curve ni dia tak boleh ada macam tajam tau, dia kena bulat. And then ni pun kena sama, kena bagi kena kosong. Sekejap saya cantikkan balik. Oops. So right. Okay, cantik. So then jangan lupa labelkan. So labelkan. So this is graph y sama dengan 1 tolak sin 2x. Settle lah nak lukis tu untuk sampai 2 pi. So then untuk question B pula macam biasa. So kita nak buat suitable straight line. Suitable straight line maksudnya y equals to mx plus c. So ambil balik kita punya equation tadi. Awak perasan tak this one adalah benda yang sama kita dapat dekat soalan A tadi. Kan? So nampak benda ni. So bila dia sama, terus gantikan je lah. Tak payah buang masa. Terus gantikan terus. Kita dah tahu yang ini sama dengan 1 tolak sin 2x. Maksudnya 2 tolak dalam kurungan 1 tolak sin 2x. Sama dengan x per pi. Okay. I hope you clear dekat that part sebab kita just substitute saja. Tak payah buang masa untuk kita nak buat proving lagi sekali. Tak ada. So it's the same thing. And then kita nak bagi ada y equals to mx plus c. Macam mana cikgu y equals to mx plus c? Nampak tak? This is kita punya another equation yang ada huruf y. Kita relatekan dia. Relatekan. So kita tahu yang y sama dengan 1 tolak sin 2x. So this thing is nilai dia sama dengan y kan? Nampak? So, ganti lagi. 2 tolak y sama dengan x per pi. So, kita boleh tulis kat sini 2 tolak x per pi sama dengan y. Nampaklah dia punya equation y equals to mx plus c. So, bila dah settle dekat situ, and then kita buatlah kita punya table tu. X, y, 0, pi, 2, pi. Okay.
So kita dah dapat dekat situ. So kalau masukkan X kosong, so Y akan dapat 2. Kalau masukkan X tu nilai dia pi, Y akan dapat, sorry. So dekat sini kita akan dapat, am I missing something? Alright, so here dapat kat sini. So masukkan, nope. So here, sorry, okay. So bila masukkan pi 2 tolak 1 dapat 1. Kalau masukkan 2 pi dapat kosong. Itu je. So 2, 1, kosong. Maksudnya plot 2, 1. Dekat pi dia adalah 1. Dan dekat 2 pi dia adalah kosong. So dekat sini, ambil satu straight line. Tergariskan dia. Jangan risau, dia akan dapat perfectly match. Cewah. Okay, dia akan jadi gitu. Tanah hitam. So, bila dia jadi gini, labelkan line ni. Line apa? So, labelkan dia adalah Y sama dengan X per pi tolak 2. Sorry, terbalik. Y sama dengan 2 tolak X per pi. Gitu. Okay, so dah dapat dekat sini. So, and then kita nak numbers of solution. So, berapa yang dia bersilang? Kita ada 1, 2, and then 3. So, kita ada 3 benda tempat yang bersilang. So, number of solution is equals to 3. Settle lah kat situ. So dah settle. I'm pretty sure that ramai yang akan confuse bila nak lukis first graph tu. First graph tu macam mana nak fahamkan yang ini. And then tambah pula bila awak buat masalah, bila awak solve yang masukkan nilai dan table ni, awak dapat semua nilai sama. Very important tips dekat sini, hafal bentuk graph basic. So graph basic dekat sini, dia adalah huruf S untuk sign. So bila awak hafal itu, awak nampak dia adalah 2 cycle, and then awak tahu proses naik turun, and then dia adalah negative value. So it will help you untuk settlekan. Okay, so let's move on to question 2017 pula. Okay, so question 2017. So question 2017, dia start dengan soalan proving. Okay, kita buat dulu. Tak apa, relax. So, A dia minta proof for sin square x minus 3 over 2 cos x plus 1 equals to 1 minus 2 cos x. So, macam biasalah, I prefer untuk buat yang mana nampak besar bagi jadi kecil. So, here kita akan buat sebelah kiri akan jadi sebelah kanan. Jadi daripada 4 sin square x minus 3 per 2 cos x plus 1. So dekat sini apa je idea yang kita ada? So here kita boleh buat dekat sini is how do I say this? This basically kita kena try and error juga, but since saya dah settlekan dulu, so sin square x ni is basically dia ada pairing dia, cos square x tambah sin square x equals to 1 kan. So dekat sini kita nak bagi ada cos dengan cos tau, supaya senang lah final kita boleh dapat cos kan. And then sebab ni ada sin, so kita nak bagi ada cos, nak wujudkan cos, so dia datang daripada sini lah. Maksudnya sin square x sama dengan 1 tolak cos square x. So gantikan dulu. Maksudnya here is 4. So sin square tu gantikan dia sebagai 1 minus cos square x lah. And then ditolakkan dengan 3 per yang bawah yang kacau lagi. 2 cos x tambah 1. So that part you have to macam a bit creative lah from there. Dan bila kat sini, dan kita expand lah macam biasa. So kita dapat 4 tolak 4 cos square x minus 3 over 2 cos
x plus 1. Dan dekat sini settlekan, which is 4 tolak 3 dapat 1 tolak 4 cos square x over 2 cos x plus 1. Jadi dekat sini basically this is the tricky part sebab kita nak bagi dia how do I say this? Kita nak bagi ada, kalau awak tak keluarkan this part, dia akan jadi a bit macam dia tak settle lah macam ni. So here apa yang awak kena buat is keluarkan yang atas tu negatif. So awak akan dapat dekat sini 4 cos square x plus minus 1. Okay, so here over 2 cos x plus 1. Jadi dekat sini dia adalah bentuk kuadratik. So kita consider dia sebagai 4x square tolak 1. This one substitute masuk dalam calculator, awak akan dapat nilai dia. X sama dengan negatif 1 per 2. And then x sama dengan 1 per 2. Jadi kita dah tahu x tu sama dengan cos kan. So kita akan dapat dekat sini negatif dalam kurungan 2 cos x plus 1 and then 2 cos x minus 1 over here dengan 2 cos x plus 1. So here is apa benda yang sama, which is this one lah. Okay. So, bila dah sama, kita boleh potongkan dia. So, bila kita potong, kita akan dapat dekat sini cuma negatif 2 cos x minus 1. So, tadi kalau let's say awak tak keluarkan negatif, awak cuma akan dapat 2 cos x minus 1. So, tapi soalan kita nak 1 minus 2 cos x. So, bila kita darab masuk, kita akan dapat dekat sini 1 minus 2 cos x. Settle lah. Jadi, jangan lupa tulis proven. So settle for question A. And I hope you get the idea lah how to solve. But I pretty sure that this part student ramai yang akan stuck lah. Sebab they don't get the idea on, oh ini sebenarnya kuadratik. So aku tekan calculator je. Yup. So this is the part where you have to macam dia nak test lah student-student yang ada idea and know about algebra tu, they will understand this question better. So yeah, that's for answer A. So let's move to question B. Okay, so question B dia beritahu kat sini minta suruh kita buat graf y equals to 1 minus 2 cos x. So basically saya selalu akan buat satu graf untuk draft lah dulu. Kalau cos kita tahu dia graf mangkuk. So graf mangkuk gitu. So ada 2 kat depan. Jadi kita punya starting is 2 and 2, negatif 2 lah. But from here kita ada nilai negatif and negatif tu dekat cos. Jadi graf kita akan jadi terbalik lah. So dia akan jadi mangkuk terbalik. Okay. Tapi dia satu cycle je sebab cos x. So depan ni dia ada satu. Macam tu lah. Sebab tu dia ada satu kitaran saja. And then kita ada nombor 1 kat depan ni. So nombor 1 ni maksud dia plus 1. Kalau plus 1, so dia akan naik ke atas. So 2 tambah 1 dia akan jadi 3. And then ni negatif 2 tambah 1 dia akan jadi negatif 1. So basically graf kita akan jadi beginilah. Dia akan jadi this part is negatif. Dia akan jadi 3. This is negatif 1. Gitu. Okay, jom kita buat dulu. So here is the line. Kita buat dulu line kita. Sini adalah kita punya nilai 3. Dan sini 2. Sini 1. 0. Negatif 1. Lepas tu
buat horizontal line. Kalau awak nak graf cantik, you have to do it dalam skala yang sama lah setiap satu ni. Awak ada pembaris, so ukur je 1 cm, 1 cm. Saya prefer untuk buat skala yang betul lah, kalau tak nanti graf tak cantik. And then pecahkan macam saya ajar tadi, pi over 2, and then pi, then 3 pi over 2, and then 2 pi. This is basically saya nak buat bagi macam graf tu cantik lah, sebab I don't really prefer macam lukis draft-draft macam tu. Kalau tak nanti it will affect your answer dekat question yang kena cari equation straight line ni. Okay, so don't forget this one is x and y. Yep. From here, apa yang kita, so we can do table as well. So buat dulu table kita. So x, y, pecahkan dulu. So, kita ada kat sini 0, pi over 2, pi 2, sorry. Okay, 3 pi over 2, oops, another one, 2 pi. Okay, so masukkan kita punya nilai x dalam equation kita. So equation kita is y equals to 1 minus 2 cos x. So once kita dah masuk kat sini, bila x sama dengan kosong, y akan sama dengan negatif 1. Okay, follow step yang tadi soalan first yang saya bagi tahu tu, masukkan satu-satu. So tekan cos kosong. So awak akan dapat dekat sini cos kosong sama dengan 1. And then 2 darab dengan answer. Tekan 2 and then tekan answer. 2 answer. So kita akan dapat, so maksudnya 2 darab 1 lah dapat 2. And then 1 tolak answer. So 1 tolak 2, so dapatlah negatif 1. And then you will proceed buat sampai habis. So kat sini since saya dah settlekan, saya akan dapat 1, 3, 1, negatif 1. So nampak tak pattern dia? Kita sebab graf kita graf mangkuk. And then tadi graf kita buat, dia macam naik, lepas tu turun. Dia start dengan negatif 1, habis dengan negatif 1. And then dia ada one cycle. So betul lah. Kita punya macam, so kita dah macam, oh, graf kita macam ni. And then tengok kita punya plotting pun, okay, nampak macam logik. So then next is kita plot lah. Bila x kosong, y negatif 1. Pi per 2, y adalah 1. And then pi dia adalah 3, 3 pi over 2 dia adalah 1, and then 2 pi dia adalah negatif 1. Lepas tu sambungkan titik-titik kita. This one please buat bagi cantik sikit lah, so that macam the examiner macam impressed dengan your drawing gitu. So here, oops. If I can do it on drawing pad, awak lagilah. Awak lagilah boleh buat dekat atas apa? Kertas kan? Allah. Atas kertas lagi boleh bagi nampak lagi cantik lah. Okay. Cepat. Allah. Aduh. Tangan. Okay, ujung dia akan jadi macam tu. Dia tak boleh habis terus, dia macam sengit sebab kan kita continuous kan. So don't forget to label kita punya equation. So this is equation for a graph line is 1 minus 2 cos x. So settle lah for part A. So part B, kita soalan kita here. Alright. So this is another one yang kita kena nampak pattern dia. So here, nampak. So this is sama. Everything is the same. So bila dah sama terus ganti. Tak payah buang masa. Okay, so here kita akan ada dekat sini. Sekejap saya tulis kat tepi ni lah. So pi bracket. So this is equals to 1 minus 2 cos x minus x per 2 sama dengan 2 pi. Aduhai. So kita tahu. Another tricky part is here is actually nilai y kan. So this is y. Maksudnya kat sini kita akan dapat
pi y minus x over 2 equals to 2 pi. So, pindahkan dulu. Sekiranya pi y equals to 2 pi plus x over 2. So, bahagikan dengan pi everything. So, kita akan dapat dekat sini y sama dengan 2 tambah dengan x per 2 pi. Macam tu. So, this is your equation straight line lah. Equation straight line kat sini, y equals to 2 plus x over 2 pi. So, buat next is kita punya coordinate. So, 0, kita nak sampai 2 pi, okay? So, pi, 2 pi. Jadi, dekat sini masukkan nilai x sama dengan 0. So, kita akan dapat y sama dengan 2. X sama dengan pi, kita akan dapat 5 per 2. Y sama dengan 2 pi, kita akan dapat 3. So, continue to plot. Y kosong, Y sama dengan 2. So, pi kita ada 5 per 2. 5 per 2 is basically 2.5 lah. So, 2.5 dekat sini. And then 2 pi dia dekat 3. Okay, so then buatlah satu garis. Gitu. As2, labelkanlah. Y sama dengan 2 plus x over 2 pi. Lepas tu dia minta numbers of solution. So, numbers of solution kat sini dia berapa yang bersilang? 1, 2. So, number of solution equals to 2. Settle lah. Tak susah pun soalan ni. 10 markah bos. 10 markah ni 1, 2, 3. Simple je. Cuma your basic need to be a little bit strong. Tak apa. From exercise awak akan belajar macam-macam. So, learn from your answer ataupun learn from your mistake. Okay, jom let's move untuk question 2018 pula. Okay, soalan 2018 ni question A dia minta proving. So, settlekan dulu proving tu. So, cotangent x cos 2x minus 1 equals to negative sin 2x. Okay. This one I think not really much dia nak test lah. So, here cotangent is actually kita tahu 1 over tangent. Tukar dulu 1 over tangent x. So, yang lain salin semula. Equals to negative. Tak payahlah kita nak bagi jadi left jadi right. So here, next is apa yang kita nak kena buat adalah kita tukar lagi. Tangent kita tahu yang dia adalah sin over cos kan. Tangent sama dengan sin over cos. So kita nak bagi ada sin ni kat sini. So and then basically you have the idea. Sin 2x ni is actually 2 sin x cos x. So this is, sekejap tulis tepi ni. Sin 2x ni adalah 2 sin x cos x. So kalau awak settle sampailah awak dapat 2 sin x cos x tu, sudah betul lah. Kira step tu dah sama. Dan here kita akan dapat kat sini 1 over sin x over cos x bracket cos 2x minus 1. And then here macam 1 per A per B lah. So, maksudnya 1 bahagi A per B. 1 darab B per A. So, awak akan dapat B per A. So, basically kita akan tahu kat sini dia adalah cos X over sin Allah. So, sin X. So, cos 2X minus 1. And then dekat sini, kita apa yang kita boleh buat is so cos 2x minus 1 is actually dalam kita punya apa yang cakap formula, this is equals to, awak boleh tengok yang dekat bahagian-bahagian yang ada 3 choices tu. Okay, so here dia akan jadi this one is equals to cos
x sin x, this is equals to negative 2 sin square x. Kan kita ada table yang ada satu tu dia tulis cos 2x equals to 1 minus, campur pula kat sini. So cos 2x equals to 1 minus sin square x. So kita nak cos 2x minus 1, maksudnya pindahkan satu tu. So cos 2x minus 1 equals to negative 2 sin square x. Yang ini dia ada yang pilihan 3 tu, ada 3 pilihan tu. So kat sini this lah, kita gantikan this one. Kita gantikan ini kepada negative sin 2x. So I hope you get my point lah. So this is the thing. Okay. Bila kita dah ganti kat sini, so this is another basic things juga. So sin dengan sin square kita boleh potong lah, kuasa 2 and then kuasa 1. So kita potong tinggallah sin saja. So dapatlah 2 and negative 2 sin x cos x. So we are almost done. So this is actually sin 2x. So negative sin 2x. So settle lah, therefore proven. Okay, so that's for question proving. So jom continue untuk soalan drawing pula. Okay, untuk soalan drawing, dia minta kita draw y sama dengan negative sin 2x. So basically this is quite simple. This graph is quite simple. So kalau sin x, kita tahu dia ada huruf s. So graph kita akan jadi satu cycle sahaja. Kalau sin 2x, dia akan jadi 2 kali s. 1, 2. Oops. And then kita ada negatif kat depan. So negative sin 2x. So maksudnya graf kita akan jadi terbalik lah. 1, 2. So this is graph je, okay. So kita tahu graf kita akan jadi macam ni. So here kita terus buat lah. Basically this one. Nothing much pun. Kalau awak buat macam table, which is x, y, 0, pi over 2, pi 2, 3 pi over 2, 2 pi. Actually, awak akan dapat dekat sini everything 0. Kalau kosong, 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 kosong. So, yeah. And jom try masukkan dulu. So, kalau sin 90, kita akan dapat 1. Silap. Sorry. So, here. So, kalau sin kosong, kita akan dapat kosong. Okay. Kalau sin kiranya 180 lah sini. So, sin 180, kita akan dapat kosong juga. And then sini kita akan dapat sin 360, 2 kali ganda. So everything 0. Yes, true. Everything akan jadi 0. Tapi kita tahu basically graf kita 2 kali S kan? Tak apa. Kita akan draw kita punya graf. Okay, so this one tarik dulu. Oops, kat sini. So maksudnya kita tak ada apa cakap, kita tak ada depan sign tu tak ada nombor kan. So maksudnya kita punya y value is start from, dia punya limit 1 sampai negatif 1 lah. This is y. So this is 1, then this is 0. Okay. Negative 1. Okay, so kita silangkan. So kita ada pi over 2 and then
pi and then 3 pi over 2 pi. Okay. Kalau kita plot, so kita akan dapat kat sini kosong, semua kosong kan. Okay, tapi kita dah tahu tadi kita punya graf akan jadi 2 kali S. So sekarang kat sini sebabkan 2 kali S, so kita tahu limit kita 1 dengan negatif 1. Alright, so kita akan start negatif remember dia akan start saat dari bawah. So dari bawah dia akan start itu. Dia akan naik. So this is 1. Dan buat lagi 1. Okay, so yeah, macam itulah. And then label, jangan lupa. This is for y sama dengan negatif sin 2x. Okay, so that's for question B1. And B2, oh sini tak label, x. B2, yeah, this is sama, same thing. Kita nak jadikan dia another y equals to mx plus c. Dekat sini, dia tricky part lah. Dia uji test, dia test sikit. Dia cuba try test. Macam tu. So, dia minta kat sini x over pi minus cotangent x cos 2x plus cotangent x equals to 1. Dekat sini apa yang awak boleh buat is kita nak bagi ada ni huruf y and then kita nak bagi maksudnya kita nak bagi ada yang ini. Kita tahu yang y tu sama dengan negative sin 2x. So negative sin 2x tu sama dengan ini cotangent x cos x minus 1. Apa idea yang kita boleh buat dekat sini adalah kita kena buat dia sebagai macam ni. X over pi, so kita factorizekan cotangent. Kita factorizekan cotangent. So keluarkan cotangent kat sini, cotangent x, so kita akan tinggal cos 2x and then kat dalam ni minus 1. Sebab kita keluarkan negatif. Kita keluarkan negatif kat sini. Bila kita darab masuk, kita dapat negatif cotangent x cos 2x plus cotangent x lah. Okay. Yang ini memang but I do hope you get my point lah. So yang ni tricky part sikit. And then here kita akan dapat kat sini. So since kita tahu this is actually equals to negative yang this one ni. Yang ini sama dengan negative sin 2x kan. So gantikan dulu. So x over pi minus dalam kurungan negative sin, kita dapat negative sin 2x equals to 1. So negatif akan jadi positif. So kita tahu yang negative sin 2x ni adalah y kan. So x over pi minus y equals to 1. So kita tahu yang x over pi minus 1 equals to y. So this is our new equation and then kita boleh buatlah nilai xy kita, plotting. Xy 0 pi 2 pi. And then kita letaklah kat sini equation bagi nampak sikit. Y equals to x over pi minus 1. So kalau x sama dengan kosong, so y kita akan dapat negatif 1. Kalau x sama dengan pi, kita akan dapat kosong. Kalau x sama dengan 2 pi, x sama y akan sama dengan 1. So yang ni substitute simple je. So y sama dengan, let's say saya ambil nilai 2 pi, x sama dengan 2 pi. 2 pi over pi tolak 1. So pi boleh potong. Y sama dengan 2 tolak 1 equals to 1. Itulah. And then plot lah, kita plot. Plot kita ada negatif 1
and then kita ada kosong, and then kita ada 1. And then buat satu garis. Okay, oops. Okay. Label, jangan lupa label. So y sama dengan x over pi minus 1. Lepas tu kita nak number of solution. So number of solution tengok berapa banyak yang bersilang. Kita ada pen merah sikit. 1, 2, 3. Yang ni jangan lupa. 4, 5. So number of solution equals to 1, 2, 3, 4, 5. 5. Macam tu. Settle. Okay, jom kita move untuk soalan 2019 pula. Okay, untuk soalan 2019, dia bagi graf untuk kita buat tangent lah, equation untuk kita buat tangent. Untuk tangent ni, awak kena ingat your basic graph is dia ada garis putus-putus ni 2 kali. So, dia terletak dekat pi over 2 dengan 3 pi over 2, which is 90 dengan 270. Jadi, graf asal kita, dia adalah naik macam tu, and then dia akan jadi macam tu, and then dia akan jadi macam tu lah. But, kita punya graf tanda dia kat sini adalah so negatif. So, graf kita akan terbalik lah. Graf kita akan kat sini, push ke bawah. But, nombor yang ada dekat depan tangent ni, if awak tekan tangent kosong, so maksudnya kat sini dia akan jadi kosong tau. Maksudnya macam tu, tangent kosong. Tekan calculator awak akan dapat kosong. So 2 darab answer, so awak akan dapat kosong. And then 1 tolak answer, awak akan dapat 1. And dia akan bermula dengan 1. So 1 ni akan jadi awak punya new line of kosong ni. If you get my point lah. So dia cuma intersect, maksudnya dia cuma intersect dekat nilai kosong je. Okay, so let's draw. Kalau awak buat plotting table tu pun, awak akan dapat nilai kosong-kosong je sebenarnya. So tak apa, kita lukis. So here kita tak payah label lagi. So 1, 2, 3. Okay, so here saya akan buat kat sini adalah pi over 2, pi 3 pi over 2, and then 2 pi. As we know, kita akan start dekat 1, which is here. Tadi kita dah buat kan? 1. And 1 ni kita kena createkan dia sebagai new line of horizontal. Ni kita nak refer je sebenarnya. And then kita ada garis putus-putus dekat pi over 2. Ini dari segi pemarkahan, saya rasa tak ada markah kita buat putus-putus ni. But I prefer to do it neat lah, buat bagi jadi kemas. Supaya bila examiner tengok kertas kita, dia happy. So that macam dia akan cuba cari markah lah. I don't know how it works sebab saya tak pernah menanda kertas. So at least we try our best. Macam tu. Since graf kita tahu yang basic is ke atas kan, tapi graf kita graf negatif, so kita akan turun ke bawah. So here saya akan buat guna, so maksudnya dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Dia tak kena dia akan jadi macam ni je. And then dia akan intersect kat sini. Everything kita set kat sini. So dia akan jadi macam tu. Okay. And then last one, kita ada macam tu. Cantiknya graf aku. Okay, so then don't forget to tanda jugalah. Here is y equals to 1 minus 2 tangent x. Okay, so yeah, settle for question A. Question B, dia minta kita buat straight line for 2 pi. 2 pi
tangent x equals to negative x. So kita punya equation y yang tadi tu is 1 minus 2 tangent x. Jadi apa yang kita boleh buat kat sini untuk hidupkan kita punya y is, kita olah balik kat sini lah. So 2 tangent x equals to 1 minus y. So kita ada nampak ni kan, ni kan 2 darab pi darab tangent x. So kita pindahkanlah bagi nampak sikit supaya orang yang tak nampak dia a bit clear. So this one kan sama kan, so maksudnya pi is 1 minus y, negative x. Compare and then gantikan je, substitute. And here awak akan dapat kat sini 1 minus y equals to negative x over pi. So 1 plus x over pi equals to y. Macam tu. And then continue untuk buat plotting. So x, y, 0, pi, 2 pi. So kalau x kosong, y akan dapat 1. X pi awak akan dapat 2. X2 pi awak akan dapat 3. And then tanda which is kalau kosong dapat 1, kalau pi dapat 2, 2 pi dapat 3. And then buat kita punya straight line kat sini. Oops. Straight line kita should be macam tu. So yeah, tanda y sama dengan x over pi plus 1. And nak cari number of solution, awak akan selalunya student akan nampak macam ni, oh bersilang 1 and then 2. But jangan lupa, this is dia bersilang juga. Okay, so here our number of solution is 3 lah, equals to 3. Cantik graph tangent saya ni. Alright, so for 2019 this one is for section A. So sebab tu question markah dia 6 je. Okay, ya. Jom kita move untuk soalan 2020. Okay, so untuk question 2020, question A dia minta proving. So proving kat sini dia minta untuk kita buat supaya secant square A minus tangent square A over tangent A plus cotangent A equals to sin 2A over 2. Apa yang kita nak kena start buat dekat sini is buka dulu yang everything kat sini. Maksudnya secant is actually sama dengan apa. So, maksudnya secant adalah 1 over cos square A minus tangent adalah sin over cos. Sin over cos. So dia ada square, so sin square A cos square A. Perkan dengan tangent adalah sin A over cos A. So cotangent adalah 1 over tangent and then 1 over tangent. Maksudnya 1 over tangent. So kita tahu yang 1 over sin over cos. So kita akan dapat cos over sin lah. And then kat sini kita akan dapat cos A over sin A. And another tricky part dekat sini. Kat sini ramai orang bila tengok macam, oh darat silang. Tak. So this is cos square, this is cos square. 1/2 tolak 1/2. Macam tu lah. So kat sini boleh sekalikan terus. So kita akan dapat 1 tolak sin square A over cos square A. Over yang bawah baru darab silang. So awak akan dapat kat sini sin square A over cos square A per cos A sin A. Next, apa yang kita nak kena buat adalah
So sin square dekat sini apa yang kita kena buat is, am I missing something? Oh yeah, this is tambah. Sorry, this is tambah. Yes, so tambah. So kat sini dia akan jadi tambah lah, right? And bila sini basic formula untuk sin square A plus cos square A adalah 1 kan? Dia adalah 1. So dekat sini saya conteng sebelah sini 1 minus sin square A over cos square A over 1 over cos A sin A. Macam tu. So kena tulis nombor ni. Tak nampak start dekat sini. Kembangkan. Lepas tu samakan pembawah. Nombor 4 kat sini. Okay, nombor 5. Sorry my solution merata sikit. So dekat sini awak akan dapat bila kita pindahkan. So here kita akan dapat is cos square A sin A per dengan cos A. So dekat sini boleh potong-potong, awak akan dapat cos A sin A. Kan kita ada satu formula, tak adalah formula, yang apa formula dia punya ni? Sin 2A equals to 2 sin A cos A. So kalau kita nak ada sin A dengan cos A saja, pindahkan dia pergi sana lah. So dia akan jadi sin, so sin 2A over 2 sama dengan sin A cos A. So therefore kita dapat kat sini sin 2A over 2. Sin 2A over 2. So samalah. Proven. Yep. So yeah. Kita dah settle untuk proving. Sayangnya dia 2 markah je. I don't know why. So actually banyak step yang awak boleh potong lah sebenarnya. Cuma ya, saya tunjuk ni for those yang macam slow learner lah. Kalau awak nak belajar in detail, so you can follow my step. Banyaklah kerja tapi at least awak faham. Awak tahu apa yang going on. Gitu. So let's move to question B. So question B dia minta sketch graph Y sama dengan this. So kita tahu yang dalam bracket ni is basically equal to sin 2A over 2. So kita tahu yang Y sama dengan 2 equals to sin 2A. Dia kena follow tau. Kalau soalan tu dia tulis A, kena follow A. Kalau tak, nanti kita tak mengikut soalan. So here kita dapat cuma Y sama dengan sin 2A. And since this is actually macam lebih kurang sama je macam yang previously. So kita tahu yang kita punya limit daripada 1, negatif 1. And kita buat satu line putus-putus kat sini. Oops. So ya, sin kan dia kat sini kita punya draft is, kita tahu yang kalau sin X dia adalah satu cycle. So kalau sin 2X dia adalah 2 cycle. Macam tu je. So here dia akan jadi 2 cycle lah. So since dia tak ada tanda negatif ke apa ke, tak ada nombor kat depan, so graph yang basic lah basically. And here kita ada graph basic. Sini dia akan jadi 1. And yeah, another 1 dia akan jadi 2. So label jangan lupa.
Y sama dengan sin 2A. So this is kita punya A and then this is kita punya Y. So settle untuk sketching. And then soalan number 2 dia kata find all the possible numbers. So lain sikit. All the possible numbers of solution yang satisfy equation sin 2A equals to K. Which is K dalam range negatif 1 dan sampai 1. I believe that macam ramai yang macam soalan ni nak apa sebenarnya. Okay, so kita tulis dulu. Sin dia minta untuk satisfy sin 2A sama dengan K. So sin 2A ni apa? Sin 2A kita tahu yang dia sama dengan Y. So kita tulis Y sama dengan K. So alamak Y sama dengan K. So K benda pula. K kan kita tahu yang dia daripada range negatif 1 sampai 1. Maksudnya K boleh jadi negatif 1, K boleh jadi kosong, and then K boleh jadi 1. This is sebenarnya boleh je jadi 1/2, negatif 1/2 pun boleh, tak ada masalah. Cuma kita pilih number yang senang sikit lah. So kalau K sama dengan negatif 1, ni actually kena tau. So kalau dia sama dengan negatif 1, berapa number of solution yang kita boleh dapat. So kalau satu straight line dekat negatif 1 ni kan, dia nak dalam range negatif 1 sampai 1. Kita ambil line merah lah. So here kita buat satu line. Let's say dia nak dalam daripada range, sorry, daripada range sini sampai sini. Any numbers yang within this akan dikira. So let's say saya ambil kat sini. And then saya ambil dekat kosong. Satu lagi. So kosong. Lepas tu saya ambil dekat yang ini. Banyakkan line supaya awak nampak the actual evidence. Wah. So dia nak daripada hujung atas sampai hujung bawah. So here yang kita nampak kalau dia dekat 1, dia intersect dekat 1, 2. So kita ada 2 number of solution. And then kat negatif 1 pun dia ada 2 kan? 1, 2. This is actually intersect tau. Bukannya tak intersect. So kalau dia dekat area sini, kita consider dia sebagai negative 1/2 lah. This is 1/2. 1, 2, 3, 4. So sini pun dia akan jadi 1, 2, 3, 4. So kalau dekat kosong, so dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. So apa option yang kita ada? Kita ada 2, kita ada 4 dan kita ada 5. So possible number of solution is 2, 4 and 5. So that's the idea lah. Memang soalan ni dia menggunakan kemahiran berfikir jugalah. Macam sebelum ni kita tahu macam buat equation straight line and then ni. So kita tahu yang, so maksudnya kat sini macam Y sama dengan K. So kalau Y sama dengan 1 dapat apa? Y sama dengan 1/2 dapat berapa? Y sama dengan kosong berapa number solution? So it could be any number, banyak number. Tapi dalam range 1 sampai negatif 1. So yeah, that's it. We have completed soalan daripada 2015 sampai 2020. And I do hope you learn something. And yeah, you can comment for any recommendation or improvement so that it will help you to understand better. So thank you very much for watching and thank you.